Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman benar pada Tuhan mereka, dan Tuhan memberikan mereka petunjuk, dan Tuhan mengikat hati-hati mereka ketika mereka bangun berkata bahawasanya Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah, yang terus komited dengan segmen Ibrah kita pada petang ni. Alhamdulillah, pada petang ni kita nak mengambil cerita yang ketiga, yang sebenarnya cerita yang pertama Yati dalam surah Al-Kahfi. Dan kali ni saya nak mulakan dengan pantun lah Yati rasanya. Pantun, pantun ni petang ni. Bukan sebarangan pantun ni. Pantun ini saya buat sendiri bagi menggambarkan kerangka besar cerita yang dinyatakan dengan baik di dalam Al-Quran. Kisah Quran bukanlah rekaan. Hakikat insan di setiap zaman. Al-Kahfi bukanlah semata kisah kepemudaan, tetapi perisai iman di akhir zaman. Dari penasihat kerajaan menjadi pelarian buruan. Dari kesempitan dunia menuju gua yang tenang. Hasrat di hati hanyalah sebuah persinggahan. Namun akhirnya 300 tahun ditidurkan Tuhan. Tidur mereka bukan sebarangan. Ditidurkan Tuhan demi sebuah penyaksian bahawa kebenaran pasti mengalahkan kebatilan. Bahawa manusia itu tetap akan melalui hari kebangkitan. Ini dia pantun Yati kena jawab ni. Ketemu hujung dia. Tiga rangkap pantun yang saya sengaja buat bagi menggambarkan outline ataupun kerangka yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Al-Kahfi. Ini cerita benar. Ia telah disebut di dalam Al-Quran, bahkan dinyatakan dalam banyak scriptures ataupun banyak dokumen-dokumen ataupun kitab-kitab lama. Ia ialah kisah benar mengenai para pemuda yang beriman, dan menarik kata-kata Al-Imam Ibn Kathir. Allah Ta'ala meng-highlightkan fityah pemuda. Imam Ibn Kathir menyatakan kerana orang muda ini, mereka mempunyai sikap untuk mudah terbuka fikiran. Apabila dunia pada waktu para pemuda Al-Kahfi ini hidup adalah dunia yang penuh dengan kesyirikan. Ada sejarawan kata dunia di mana penguasa-penguasa Empire Rome mengisytiharkan perang pada agama Nabi Allah Isa AS kepada para penganutnya. Tetapi mereka ini pemuda-pemuda yang dikatakan juga mereka ini pemuda yang duduk dalam sebuah kerajaan Dakyanus itu sendiri. Tetapi mereka ini terbuka fikiran dan mereka melihat ada kebaikan pada ajaran Yesus ataupun ajaran Nabi Isa. Ini salah satu riwayat lah sidang pendengar semua. Kita tak nak bergaduh di bahagian itu. Maknanya riwayat mana, hidup zaman mana diorang ini, saya rasa itu nombor 2. Nombor 1, Al-Quran menyatakan mereka ini pemuda yang telah beriman kepada Tuhan mereka. Dan mereka bukan setakat beriman Yati, mereka telah keluar daripada zon keimanan dalam diam ini kepada mereka menyatakan. Idza qamu faqalu, maknanya mereka beriman di dada mereka dan mereka menyatakan kebenaran ini di hadapan Dakyanus. Saya percaya sidang pendengar bukanlah kali pertama dengar cerita ni. Dan disebabkan pengisytiharan ini, berlakulah pertembungan hebat antara penguasa Maharaja Dakyanus namanya ini, dinamakan, dengan para pemuda yang beriman ini. Pertembungan ini sampai ke satu tahap, para pemuda ini terpaksa melarikan diri. Mereka diburu, mereka cuba diperangi dan diserang. Sehinggalah Al-Quran menyatakan para pemuda ini diberikan ilham. Fa'wu ilal kahfi. Mereka diberikan ilham. Bagaimana untuk, saya tidak mahu istilahkan melarikan diri. Mereka ni orang yang berani. Mereka sanggup berikan nyawa.
tetapi mereka memikirkan apa yang terbaik untuk agama ni. Kalau sekadar mati, syahid mati macam tu je, adakah dia boleh memberikan kesan yang besar kepada umat yang syirik masa tu? Jadi mereka memikirkan sehinggalah Allah memberikan ilham untuk mereka tuju ke satu tempat persinggahan, iaitu gua. Yang bila mereka sampai itu, ia adalah suatu tempat yang sangat lapang dan tenang. Fajwah, dipanggil Fajwah, kawasan lapang yang tenang. Sehingga mereka dapat tidur lena di situ. Maknanya RNR ni memang boleh tidur lena. Penat berjuang, letih berjuang, serius berjuang. Tetapi di tempat ini mereka dapat tidur dengan lena. Dikatakan mereka ni pemuda hidup dalam istana. Tapi istana tak berikan ketenangan. Harta, kaya, raya, tapi tak berikan ketenangan. Tapi masuk dalam gua ni, mereka mendapat ketenangan. Sampai ke satu tahap, mereka dapat tidur dengan lena. Apa yang menarik, sidang pendengar, yang saya hormati sekalian. Cerita ini adalah cerita bagaimana Allah Ta'ala memberikan mereka tidur lena yang sangat lama. Ini bukan cerita pejuang-pejuang agama yang melarikan diri, kemudian masuk dalam gua, mati dalam tidur. Dia tidak macam tu. Mati dalam tidur dan kemudian orang menyebut-nyebut nama-nama mereka zaman berzaman, sehinggalah mereka ni diikonkan. Inspirasi kepada generasi terkemudian, iaitu mereka menentang syirik. Dia bukan setakat tu je. Allah Ta'ala tak jadikan cerita Al-Kahfi ni cerita orang-orang yang ditidurkan kemudian mati macam tu je dalam gua. Tidak. Dan menarik lagi, ini bukan cerita Nabi-Nabi. Ini cerita sekumpulan pemuda yang bukan Nabi. Di mana kerana mereka bukan Nabi lah, mukjizat tak menjelma pada masa mereka diperangi. Kalau sekalian para Nabi, kalau mereka diperangi, mereka dilawan hujah, Allah membantu mereka dengan mukjizat. Tetapi pemudanya mereka tidak ada bantuan mukjizat. Pendek kata, ketika mereka berlawan hujah tu, tidak ada benda-benda pelik, miracle berlaku untuk membantu mereka menang kepada Daqyanus. Tak ada. Benda tu tak ada. Maka, ketika Daqyanus mengaku dirinya Tuhan, mereka tak mampu nak buat apa-apa. Kecuali dipenjarakan, bersabar bila dipenjarakan, menunggu masa sahaja untuk dibantu dan melarikan diri. Dan satu lagi, perkara yang unik mengenai tidur lena mereka ni, Allah Ta'ala boleh buat tidur mereka ni tak adalah sampai tahap 300 tahun. Cukup Allah Ta'ala tunjukkan mereka semua ni bertujuh ni ke mimpi benda sama, iaitu mereka mimpi macam mana mereka bangun 300 tahun selepas tu. Mereka berjalan, mereka mencari makanan, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi ini bukan berlaku kepada pemuda Al-Kahfi. Mereka bukan sekadar bermimpi, kemudian mimpi itu memberikan motivasi, kemudian mereka bangun daripada mimpi, mereka mengalami zaman yang tak berbeza pun, zaman mereka diperangi. Tetapi mereka menjadi bersemangat kerana mimpi itu menceritakan kesudahan perjuangan mereka. Tidak. Dia bukan cerita mimpi, dia bukan cerita mukjizat, dan dia bukan cerita orang mati dalam lena. Ia adalah satu cerita yang unik di mana Allah Ta'ala mengadakan suatu saya suka sebut sebagai zon masa yang khusus kepada para pemuda ini, sehingga ketika dunia mengalami sistem 1 hari 24 jam, tetapi para pemuda ni Allah Ta'ala meletakkan mereka di dalam gua, zon masa dia berbeza sungguh Yati. Yati pernah tidur 1 hari tak? Saya pun tak pernah. Bulan Ramadan ni belum tentu, mungkin macam-macam boleh jadi kat kita. Tidur sehari. Ini memang luar biasa. Kalau dari sahur sampai ke buka ya? Daripada sahur sampai ke sahur. Sampai ke tahap macam tu. Saya rasa kalau kita tidur sehari, Allah, sakit belakang, kaku, kejang, krem mana-mana ni. Tapi punyalah hebat para pemuda ni. Mereka bukan sekadar tidur. Mereka tidur sehari. Mereka rasa mereka tidur sehari. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Kam labistum labisna yauman aw ba'da yaum. Korang semua ni, korang rasakan kita tidur berapa lama? Saya rasa kita pernahlah tidur sehari 2, dan aku rasa kita ni mungkin tidur sehari lebih ni. Tapi sebenarnya, sistem masa yang berlaku kepada 7 orang ni, dia bukan sistem 1 hari 24 jam. Sistem yang khusus berlaku di dalam gua ni adalah 1 hari 300 tahun. Kita tak perlu pelik, kerana di sisi Allah 1 hari kadang-kadang 70,000 tahun. Dia sistem masa yang sangat berbeza. Maknanya, masa ni pun makhluk Allah.
Allah boleh tunduk bila-bila masa sahaja bila hamba-Nya berada dalam keadaan memerlukan bantuan. Kita jangan lupa ya, sidang pendengar. Allah pernah menundukkan air laut sehingga memenangkan Nabi Nuh. Allah pernah tundukkan angin taufan sehingga memenangkan para anbiya terdahulu. Allah pernah tundukkan api yang panas membakar sehingga memenangkan Nabi Ibrahim. Allah yang sama pernah menundukkan bulan yang sedang bersinar sehingga terbelah dua bagi menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Dan Allah yang sama bukan sekadar menundukkan objek-objek alam ni. Allah yang sama pernah menundukkan hati yang keras. Sehingga hati yang keras ini menjadi lembut. Sehingga dengan peredaran zaman dan masa, hati yang keras ini mula mengakui kebenaran. Ini jangan lupa cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia bukan masa tidak memihak kepada dia. Di mana masa itu terlalu lama bagi dia. Tetapi dia sabar. 30 tahun dia menghadapi zaman dihumban dalam telaga. Kemudian hidup dalam istana, dipenjarakan. Tidak ada berlaku peristiwa Nabi Yusuf tidur dalam telaga ke dalam penjara, bangun-bangun Islam ataupun agama je dah menang. Tidak. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala ni dalam banyak-banyak makhluk, ada satu makhluk namanya masa, Allah tundukkan. Allah tundukkan sampai tahap mereka ini, mereka bangun daripada tidur mereka, fizikal mereka tak berubah Yati. Yeah. Kalau fizikal berubah 300 tahun, Allah bayangkanlah. Yati pernah jumpa orang yang hidup pada tahun 17, 13, muncul pada tahun 2013. Tak pernah. Cuba bayanglah mata wang apa dia guna. Pakaian dia pakaian apa tu? Ini abad mana ni? Kamu ni datang daripada mana ni? Cakap bahasa apa ni? Bahasa Sanskrit yang tak difahami ni. Jadi siapa tak pelik? Jadi fizikal tak berlaku perubahan. Di luar gua dah berlaku perubahan dahsyat. Pokok yang dahulu kecil sudah menjadi ratusan tahun. Fizikal manusia, kuku tidak ada perubahan, kulit tidak ada perubahan, uban tak tumbuh. Maka sahlah para pemuda kata memang kita ni tidur sehari je. Sebab kita pernah tidur sehari. Tak adalah kita rasa sepenat ini kecuali kita tidur sehari ataupun separuh hari. Dan bukan setakat fizikal Yati. Psikologikal mereka pun tak berubah. Iaitu mereka rasa mereka hidup dalam suasana di mana di luar sana tak memihak pada mereka. Di luar sana memerangi mereka. Mereka sangat takut sampai Al-Quran merakamkan. Kita ni lapar ni. Kita kena cari makanan ni. Dan aku nak bagi duit perak ni pada kamu, wahai sahabat. Tolong hati-hatilah ketika beli makanan tu. Tengok. فَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعَرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Seorang pemuda Al-Kahfi pesan tu. Tolong hati-hatilah bergerak tu. Jangan bagi orang perasan dah. وَلَا يَتَلَطَّفْ, berlembutlah dengan mereka. Beli makanan yang terbaik. Sebab ajaran Nabi Isa ni banyak menekankan soal makanan. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. Cari makanan yang terbaik, makanan halal. Sebab kita ni hidup di zaman manusia tak memikirkan halal haram. Kemudian guna duit perak ini, tolong berborak, komunikasi. Jangan sampai orang perasan kamu tu daripada orang yang beriman baru-baru ni. Dan masa nak balik, masa nak pergi tu hati-hatilah sebab bimbang. Quran merakamkan sendiri kebimbangan pemuda ni. Maknanya psikologi mereka tu tak berubah. Mereka menyatakan kalau kamu tak hati-hati nanti kena rejam. Ataupun nanti mereka memaksa kita untuk murtad daripada agama tauhid ini. Tetapi apa yang berlaku, masyarakat sudah menyadari ada sesuatu yang tak kena kepada para pemuda ni. Ada sesuatu yang tak kena dari sudut duit mereka guna. Bahasa mereka guna ni bahasa Melayu tinggi lah, kita boleh kata. Kita kata bahasa zaman dulu. Pakaian mereka. Saya kalau 2 tahun tak balik Kelantan Yati. Yeah. Sekali balik tu dah rasa pelik dah. Macam-macam benda berlaku. Ini bayangkanlah. Ini bukan cerita 30 hari ni tak balik kampung. Ini bukan cerita 30 minggu tak balik kampung. Ini bukan cerita 30 tahun tak balik kampung. 30 tahun tak balik kampung. Terkejut kita tengok kampung kita membangun. Betul. Ini 300 tahun tak terkejut ke? Tengok-tengok segalanya sudah berubah. Dan nyatalah. Kalau di pihak pemuda yang mewakili Ashabul Kahfi cari makanan pun terkejut, masyarakat di sekelilingnya lagi-lagilah terkejut. Dia ringkaskan cerita, Al-Quran tidak detail dalam perkara ini, Masya Allah. Ada sebab-sebab tertentu. Al-Quran terus menyebut bagaimana masyarakat mendatangi maharaja yang sudah beriman pada waktu itu
mahu mendapatkan penjelasan. Benarkah kamu ini mewakili pemuda-pemuda yang dulu kami dengar cerita? Mereka menjauhi syirik, mereka mentauhidkan satu Tuhan sahaja, dan mereka ini hilang daripada tiba-tiba hilang dan dikuburkan secara hidup-hidup dalam gua. Maka seluruh penduduk menjadi terkejut, dan sahlah bila mereka bertemu dengan para pemuda yang masih berada di gua ini. Dan kemudian apabila telah sampai mesej di mana Allah boleh menghidupkan sesuatu yang telah mati, maknanya kebangkitan itu boleh berlaku bukan roh sahaja, bahkan jasad, sebagaimana berlaku pada pemuda Al-Kahfi. Maka demikianlah ya, Allah akan lakukan perkara yang sama pada hari kiamat nanti. Itulah kerumusan yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi. Allah tak detail sangat dalam perkara-perkara yang sejarawan sebut. Ya Allah hanya sekadar wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum annas sa'ata la raiba fi. Ini kesimpulan Allah Ta'ala nak kata, ya, cerita ini sebenarnya nak bagi tahu satu benda je. Allah ni maha berkuasa nak menghidupkan benda yang mati. Dan kalau perkara itu boleh berlaku kepada rumput padang kering kontang, tiba-tiba boleh jadi hijau, boleh jadi ada rumput, ada tumbuhan. Ya, kita dulu janin yang tak bernyawa tiba-tiba boleh bernyawa 9 bulan jadi sempurna. Masakan Allah tak mampu buat pada para pemuda Ashabul Kahfi. Lama mereka tidur, kemudian Allah bangkitkan balik mereka, dan kemudian Allah wafatkan semula mereka. Itu ada serba sedikit Yati dia punya kronologi di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu ceritanya. Dan untuk anda juga para pendengar Kim FM yang ingin sama-sama berinteraksi bersama dengan yang bagi Al-Fadhil Ustaz, boleh terus saja ke Facebook ikim.fm untuk tanyakan persoalan anda di ruang komentar yang telah disediakan. Dan Ustaz, ya, bila Ustaz nyatakan itu, saya terfikir satu perkara bila cakap tentang zon masa itu Ustaz. Apa yang telah diberikan percontohan tentang pemuda Ashabul Kahfi ni, kalau kita nak beri ibaratkan dengan pemuda di masa ini, di waktu ini, ada istilah muda hanya sekali Ustaz, ya, berada di zon selesa sangat pemuda-pemuda kita. Sedikit komen daripada Ustaz. Benar Yati, ya, muda hanya sekali, sebab kita hidup di dunia ini sekali je. Betul. Yang menjadi masalahnya akhirat nanti, hidup kita adalah selamanya. Dan menarik bila Yati sebut zon masa tadi, time zone ini. Sebagaimana masa itu makhluk, mati itu pun makhluk. Ia benar-benar hidup. Lam yabqa illallah. Tidak ada yang kekal abadi kecuali Allah. Kalau masa ni pun boleh tunduk di bawah perintah Allah, Allah kata kun fayakun, maka tunduklah dia. Maka mati pun akan tunduk di hari akhirat nanti. Iaitu mati ni, kita tahu dia suatu perkara, perpisahan nyawa daripada jasad, manusia tidak bergerak. Itu pun yang kita lihat di dunia ini. Tapi di akhirat nanti, Allah Ta'ala mengarahkan mati itu sendiri untuk mati. Mati itu sendiri dimatikan. Maknanya tidak ada kematian. Mati itu tunduk pada perintah Allah, iaitulah khalidina fiha. Sesiapa yang masuk syurga, dia akan hidup selama-lamanya, hidup tak ada mati. Saya sendiri tak ada bayang Yati. Macam mana hidup tak ada mati ni? Subhanallah. Mana nikmat yang lebih baik daripada dunia ini, kecuali akhirat itu sahaja, di mana tidak ada kematian. Kalau nikmat-nikmat selamanya tak ada kematian. Sengsara di neraka pun sengsara sebagai, kalau kufar itu selama-lamanya, kalau Muslim umat Nabi Muhammad ada syafaat, ada kelebihan. Jadi anak-anak muda di luar sana, apabila kita orang kata pada kita muda ni hanya sekali, tapi kena ingat, ya, kita tak tahu ketika muda ni mungkin mati itu datang. Dan apabila mati itu datang, kita menuju, kita bukan tak muncul, kita akan dihidupkan semula. Kita akan hidup semula, dan kita akan melalui satu transition, di mana dunia di alam rahim sementara, dunia di alam roh hanya sementara, dunia di alam dunia hanya sementara. Tetapi mulai alam barzah menuju alam akhirat, ia adalah checkpoint yang kekal abadi. Maka sekali kita buat dosa di dunia ketika muda, sengsaranya sampai ke akhirat kalau dosa itu tidak diampunkan Tuhan. Itu dia Yati, insyaAllah. Dan
kita ni bangkit untuk akan datang ya Ustaz ya. Sebagai orang muda juga Ustaz ya. Maknanya bukan sekali, 2 kali. So kita tanyakan apa yang kita lakukan usia muda ni, apa yang kita lakukan di atas muka bumi ni. Sebab kita nanti dibangkitkan sebagai orang yang muda juga ya Ustaz. Betul, tidak ada yang tua kata Nabi SAW. Dan Ustaz atas nak tahu juga bila cakap tentang cerita Ashabul Kahfi ni Ustaz, macam mana sebenarnya kita nak atasi rasa atau perasaan yang berada keterasingan dalam masyarakat. Ada setengah daripada kita ni rasa terasing dalam masyarakat. Macam mana kita nak memotivasikan mereka, nak memastikan, nak mengatakan bahawa tak salah untuk berasa asing, tapi ada cara untuk kita membetulkan situasi tersebut Ustaz. Ada 2 perkara, ada 2 perspektif dalam hal ni Yati, soalan yang baik. Yang pertama, kita kena lihat di sekeliling kita, adakah sekeliling kita sudah berada pada tahap seperti pemuda Ashabul Kahfi. Adakah kita berada pada zaman syirik di mana Islam memang diperangi sampai ke lubang cacing. Saya berkira-kira kita tidak berada di Malaysia pada tahap itu. Maka untuk apa kita menguzlahkan diri sehingga kita meninggalkan masyarakat. Masyarakat Muslim di tanah air kita adalah masyarakat Muslim yang mesti diislah. Masyarakat non-Muslim yang mesti diislamkan. Maknanya islamkan non-Muslim, islahkan yang dah Muslim. Jangan tinggalkan mereka. Uzlah itu penting, tapi uzlah jangan dalam bentuk fizikal. Maknanya duduk bertapa dalam gua kemudian tinggalkan masyarakat. Itu tidak digalakkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata dalam situasi hari ini, Fathiyakan menyatakan uzlah syu'riyah. Maknanya kita berada mungkin dalam zaman jahiliyah, orang Islam ramai tapi jahiliyah. Kita jangan tinggalkan mereka. Kita hidup dalam dunia ini, kita berkomunikasi, kita berikhtilat, dalam arti kata bercampur. Jangan salah faham maksud ikhtilat ni. Maknanya kita berkomunikasi, jangan tinggalkan madu'u kita. Kita berada dalam dunia mereka, tetapi dia panggil ikhtilatuna bitamayus. Kita bercampur dengan mereka, dengan dunia jahiliah ini, tapi kita membawa perubahan. Kita mendekati mereka. Kita jangan tinggalkan mereka, kita dakwah mereka. Uzlah yang ada hanyalah uzlah diri kita ni, hati kita ni. Jangan hati kita ni dimasuki virus jahiliah diorang. Kita yang kena ubah diorang, bukan diorang ubah kita sebagai da'i. Betul. Satu. Yang kedua, kalaulah benar kita hidup di dunia, di negara yang benar-benar Islam diperangi. Dan jangan pelik ya, ada hadis sahih menyatakan sampai satu tahap akhir zaman hari kiamat, di mana umatku sampai tahap akan berlari pergi ke gua berlindung. Kerana pada waktu itu sampai tahap sudah tidak ada tempat persembunyian yang boleh memberikan ketenangan. Orang akan berselindung di masjid. Kerana pada satu tahap sampai satu saat di mana agama ini akan benar-benar diperangi. Dan pada saat itulah menjadi suatu perkara yang dibolehkan untuk kita menyelamatkan diri. Kerana ini sudah soal pembunuhan, soal serangan, ya, di mana kita hanya perlu sampai ke satu tahap menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang mampu kita bawa bersama. Pada waktu itu, ya, hidupnya kita ni satu keutamaan bagi generasi terkemudian untuk terus merasai agama ni dengan hidupnya kita tu. Dan Ustaz, ada juga soalan-soalan menarik daripada rakan-rakan pendengar kita di minggu lepas juga ya, daripada Tarmizi Hashim kata macam mana lah pemuda sekarang ni boleh tiru macam pemuda Kahfi untuk selamatkan iman ni Ustaz? Soalannya baik, dan saya rasa bila ditanya soalan macam ni ingin saya nyatakan di sini. Beberapa kali saya nyatakan perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia membawa cerita-cerita di dalam Al-Quran, contoh cerita pemuda Al-Kahfi ni, dia ada beberapa tujuan. Dia bukan seperti orang nak tulis cerita-cerita penglipu laru. Sangat-sangat suka menyebut Sleeping Beauty ke apa kan. Cerita-cerita ajaib yang entah apa-apa. Allah cerita ada tujuan. Allah sangat fokus kepada tujuan ini. Sebagai contoh kan, Allah Ta'ala tak bagi tahu pun nama-nama siapa pemuda-pemuda ni. Allah tak bagi tahu pun lokasi gua di mana, walaupun saya dah sampai gua yang dikatakan sejarawan gua yang paling arjah, gua yang paling rajih di Jordan tu, tapi saya tetap menyatakan kita boleh berbeza pendapat. Walaupun ada orang menyatakan di Jordan itulah yang paling sahih. Tetapi kalau saya semakin beriman dengan kebenaran cerita ini. Tapi yang penting Allah sembunyikan lokasi kat mana, siapa dia orang ni. Ada setengah orang hafal nama-nama dia orang. Kadang-kadang kita terfikir daripada mana sumber kita ambil ni. Berapa lama mereka tidur, itu Allah Ta'ala clarify di dalam Al-Quran. Siapa nama-nama mereka, jumlah mereka pun berapa, Allah Ta'ala tegur kita. Allah Ta'ala menyebut macam mana perangai-perangai Ahlul Kitab. Mereka debatkan benda ni. Ada orang kata mereka ni 3 orang, yang keempat anjing mereka.
Ada yang kata khamisuhum wasadisuhum kalbuhum, 5, yang keenam mereka anjing mereka. Rajman bil ghaib, tinggalkanlah pendapat-pendapat yang tidak berasas ini. Ya, kita fokus kepada cara Allah Ta'ala bercerita. Dan cara Allah Ta'ala bercerita, ya, dalam ayat-ayat Al-Kahfi ini ada 2 tujuan. Pertama, Allah nak jawab soalan para musyrikin Quraisy yang mencabar Nabi dengan 3 soalan. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau betul kau ni Nabi, kau mesti tahu ilmu yang ada pada Nabi-Nabi kita orang dulu. Ini dia musyrikin, dia cabar Nabi. Selepas dia konsult dengan satu konsultan di Madinah ni, konsultan Yahudi ni, dia orang ni ahli kitab, dia orang ni tahu pasal Nabi-Nabi terdahulu. So, dia orang telah beritahu kepada musyrikin Quraisy. Ada 3 soalan yang boleh memberikan smackdown, boleh memberikan pukulan maut kepada Muhammad ni kalau dia nak kata dia Nabi. Kau tanya soalan pertama, dia tahu tak tentang pemuda-pemuda yang gaib tiba-tiba beratus tahun? Soalan kedua, dia tahu tak tentang seorang raja yang berjalan bertawaf timur dan barat? Dan soalan ketiga, apa yang dia tahu tentang roh? Tiba-tiba Nabi Muhammad walaupun mengambil masa yang agak lama, tiba-tiba Allah memberikan cerita ini kepada baginda. Dan baginda telah memberitahu cerita ini, maka benarlah baginda seorang Nabi. Yang kedua, terakhir sekali, berkait dengan soalan tadi, cara Allah Ta'ala cerita tidak seperti cara manusia cerita. Dan kita kena faham asbabun nuzul ayat ini adalah ketika para mukminin, para sahabat berada dalam keadaan tertekan yang amat dahsyat, sehingga mereka dicabar. Maka cerita ini Allah Ta'ala turunkan, selain daripada nak jawab soalan musyrikin tadi, cara Allah Ta'ala bercerita adalah cara ma nuthabbitu bihi fuadak. Kalau kita baca Yati kan, kita rasa macam Allah Ta'ala ni bukan nak cerita tentang pemuda di zaman dulu tu sahaja. Tapi Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala kata kita pun boleh letak diri kita dalam kategori amanu bi rabbihim tadi. Maknanya Allah Ta'ala ni bila cerita dengan uslub bahasa Arab di dalam Al-Quran, seolah-olah Allah Ta'ala tu nak bagi tahu cerita ni bukan cerita dulu, dia cerita yang akan berulang. Al-Kahfi ni bukan cerita orang dulu saja, dia cerita yang akan berlaku pada setiap zaman. Sebab itu kaedah Allah Ta'ala cerita, kata Asy-Sya'rawi, seorang mufassir, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat mendatangkan dialog, seperti dialog yang berlaku antara pemuda ini dengan Dakyanus, dialog antara sesama pemuda ini bila dibangkitkan, supaya kita seolah-olah berada di watak-watak mereka, dan supaya kita benar-benar berasa kita berada di dalam keadaan mereka. Dan sehinggalah bila kita kembali ke zaman kita ini, jiwa, hati, iman, kata-kata mereka itu kalau boleh terus melekat di mulut dan hati kita. Itulah dia panggil ibrah tu, Yati. Jambatan tu. Maknanya kita mendapat pelajaran daripada intipati cerita, daripada isi cerita. Bukan hanya sekadar menyebut-nyebut perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan menyelesaikan masalah kita di hari ini. Tu dia, insya-Allah. Dan bila Ustaz menyebut tentang pengajaran tu, Ustaz, nak tahu juga antara hikmah terbesar sekali bila Allah turunkan, wujudkan Ashabul Kahfi ni sebenarnya, Ustaz. Perkara yang paling besar telah saya nyatakan tadi, Yati. Dinyatakan sendiri di dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nasa'ah la raiba fi, iaitu peristiwa kiamat itu benar-benar akan berlaku, di mana selepas kiamat manusia akan dibangkitkan semula. Allah akan bangkitkan manusia bukan roh sahaja, tetapi dengan jasad-jasad itu sekali. Lama mana pun kita dalam lubang kubur, sejak daripada zaman Nabi Adam, Allah akan kembalikan dalam keadaan paras rupa yang normal. Kerana itu ditunjukkan pada pemuda-pemuda Al-Kahfi. Allah jaga jasad diorang ni. Sebab diorang tidak mati, diorang dilenakan. Kalau kita baca surah Kahfi ni, Yati, sangat detail Allah Ta'ala punya proses penjagaan. Cahaya yang masuk daripada gua itu tidaklah terlalu terik, tetapi masuk. Kenapa kena ada pencahayaan? Kita belajar dulu fotosintesis apa kan? Kenapa mesti tubuh mereka bergerak ke kiri ke kanan? Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Kita tidur sehari, kalau tak gerak badan, tidur atas lantai boleh krem. Demikianlah 300 jam. Bukan, 300 tahun ni. 300 tahun kalau badan tak bergerak, darah tak berjalan. Darah tak berjalan, tak boleh survive pemuda-pemuda ni. Maka Allah tundukkan tubuh, Allah tundukkan cahaya, Allah tundukkan matahari, Allah tundukkan telinga ni, sampai Allah Ta'ala kata fadarabna ala adanihim. Mereka tidur tu, mereka tak dengar ada apa berlaku kat luar sana.
Sebab kalau diorang boleh dengar apa berlaku kat luar sana, kita sini kalau tidur malam-malam bunyi tak nyenyak. Bunyi tikus lari pun dah tak boleh tidur lena. Sebab tu Allah tutup fadarabna ala adhanim, sebab proses yang akan dilalui adalah proses abnormal, proses di luar daripada kebiasaan. Allah tundukkan sampai anjing mereka pun dhira'aih bil wasi. Anjing ni duduk di tepi pintu ni supaya orang takut nak masuk ke dalam tu. Dan mana-mana orang yang cuba mengintai melihat mereka ini, Allah Ta'ala menjadikan seolah-olah mereka lihat pemuda ni tengah jaga. Mata mereka tu sangat menakutkan orang yang nak melihat pemuda ni, padahal mereka tidur. Tahsabuhum aiqazan wa hum rukud. Tengok macam mana hampir 3, 4, 5 cara Allah Ta'ala jaga pemuda ni untuk survive sepanjang 300 tahun dengan natural process dia panggil. Jadi nak bagi tahunya sedar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita bertakwa kepadanya, adalah cara Allah akan bantu kita. Adalah caranya. Jangan bimbang. Yang penting kita ni sendiri kena bertenang bila hadapi masalah apa pun. Bila hadapi musibah, bertenang. Orang yang boleh bertenang, orang yang boleh sabar, inilah bantuan pertama sekali Allah anugerahkan sebelum bantuan-bantuan lain datang. Kalau kita hadapi musibah, Yati, hadapi masalah, kita tak bertenang, kita belum mendapat bantuan Allah. Tapi kalau berlaku musibah, berlaku masalah, kita dapat bertenang. Percayalah, itu bantuan daripada Allah sebelum bantuan-bantuan lain datang. Maknanya bantuan Allah ni yang berlaku kepada para Nabi, apa-apa bantuan dia akan datang dalam bentuk bermula dengan ketenangan. Tu dulu, barulah berakhir dengan kemenangan, insya-Allah. Insya-Allah, tenang, sabar, itu kuncinya Ustaz ya. Dan kalau kita nak raikan juga daripada Hasanat SA di Facebook minggu lalu, Ustaz, ada soalan dia kata, benarkah ada hadis yang menyebut tentang pemuda Al-Kahfi ini akan muncul semula di akhir zaman berjuang bersama-sama Imam Mahdi? Pemuda Al-Kahfi tidak akan muncul sekali lagi. Mereka sudah diwafatkan Allah. Buktinya di dalam surah Al-Kahfi, Ubnu alai Al-Quran menyatakan seorang pemimpin di zaman maharaja yang sudah beriman ini, mereka menyatakan kita benalah masjid, ataupun mereka menyatakan kita bina bangunan sebagai tanda, tetapi pemimpin mereka menyatakan kita bina masjid. Maknanya Al-Quran tak cerita ada orang dah mati, tapi kita boleh faham daripada ayat ini, mereka dimati, diwafatkan Allah Ta'ala sebaik sahaja terbukti kebenaran bahawasanya mereka pemuda yang benar-benar tidur 300 tahun. Maknanya mereka dah mati. Mereka sudah dikuburkan pun, dan mereka tidak akan kembali. Yang akan kembali adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa ni dia tak tahulah dilenakan apa wallah, tapi Allah Ta'ala angkat dia ke langit, dan Allah Ta'ala seperti Al-Kahfi, ya, Allah Ta'ala menangguhkan ajalnya, dan Nabi Isa akan kembali untuk satu tujuan juga. Al-Kahfi tadi tujuan dia nak tunjukkan hari kebangkitan ni benar. Kamu akan bangkit bukan dengan roh saja, tapi dengan jasad. Sebab ketika Al-Kahfi ni dibangkitkan, Yati, saya lupa nak sebut tadi, walaupun masyarakat sudah beriman, tetapi mereka memperdebatkan, nanti kan kalau kita bangun balik nanti, resurrection day dia panggil, roh saja saya rasa ni, jasad tak dikembalikan dah, roh saja akan bangkit. Masa tengah debat tu lah, idh yatanaza'u bainahum amrahum, Allah bangkitkan pemuda Al-Kahfi bagi menjawab dengan muktamad bahawasanya mereka akan dibangkitkan dengan jasad-jasadnya sekali sebagaimana pemuda Al-Kahfi. Nabi Isa pun akan dimunculkan semula, ya, bukan pemuda Al-Kahfi yang akan menyelamatkan dunia ni. Yang akan dimunculkan adalah Nabi Allah Isa, sebab tujuan Nabi Isa jelas, iaitu nak mengangkat kebenaran agama Islam, mematahkan salib, dan kemudian bila berjaya membunuh Dajjal, Allah akan wafatkan Nabi Isa sebagaimana dia mewafatkan Ashabul Kahfi. Masya Allah, itu cerita pencerahan pada petang ini. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin juga di keterbatasan waktu yang kita ada ni Ustaz, kita boleh berikan sedikit kesimpulan untuk tajuk kita pada petang ini Ustaz, silakan. Alhamdulillah, Yati, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada rumusan yang terbaik kecuali kita mengembalikan apa pun cerita di dalam surah Al-Kahfi kepada kerangka terasnya, iaitu ia adalah pendinding daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, sebagaimana yang disebut dalam banyak hadis-hadis sahih disebut oleh Nabi SAW. Nabi telah menyatakan, barang siapa menghafizah, barang siapa menghafaz 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, ia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal.
Sila kita jangan salah faham maksud hafal. Oh, hafal 10 ayat, kira nanti Dajjal muncul dia akan test tasmik ke apa. So kita berjaya. Yang gagal tasmik tu gagal. Kita jangan anggap Dajjal akan buat test macam tu. Ataupun dia tidak, jangan kita terlalu katun dalam hal ni. Kita kena faham hafizah ini artinya bukan hafal. Hafizah ini memelihara, menjaga, memahami dan menjaga dalam hati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tengok, Quran ini kami turunkan, kami yang menjaga dan memeliharanya. Maka bukan sekadar hafal di bibir, tapi jaga betul-betul di dalam hati, jadikan prinsip hidup. Maka sedang pendengar sekalian, cerita Ashabul Kahfi ini adalah sebahagian daripada 71 ayat mengenai cerita. Ia adalah sebahagian daripada 4 cerita besar, di mana kesimpulannya Dajjal akan menyerang satu perkara yang paling penting di akhir zaman nanti, iaitu kepercayaan kita kepada hari kebangkitan. Dia akan menyerang kita satu perkara, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia akan menyerang kita dari sudut kerohanian, dari sudut spiritual, iaitulah keyakinan, keimanan kita kepada perkara gaib. Dia akan bawa mazhab sebagaimana mazhab Dakyanus, iaitu kekuasaan yang menyebabkan kekufuran, kesyirikan, kekayaan yang telah melalaikan, dunia yang penuh dengan materialistik. Materialistik ni bukan sekadar harta banyak tak ada masalah. Tapi bila harta ini dicabut agama daripadanya, ia harta yang menyebabkan kita lalai untuk bersedekah, berzakat, harta yang melalaikan kita daripada melakukan kewajipan agama, kekuasaan menyebabkan kita lalai, maka inilah mazhab Dakyanus, inilah mazhab Dajjal. Maka berhati-hati. Serangan nombor 1 di dalam Al-Quran nyatakan adalah dia akan mencabut agama daripada diri kita tanpa kita sedar. Wal'iyadu billahi min dhalik, insya-Allah. Masya-Allah.